Kepelbagaian suku kaum adalah identiti wilayah Yunan, destinasi kru jejak Rasul seterusnya di Republik Rakyat Cina. Yunan mempunyai 26 suku kaum minoriti, termasuk suku Yi, Bai, Nashi, Lahu dan Hani yang kaya dengan budaya tersendiri. Kunming, ibu negeri Yunan, wilayah selatan Cina yang bersempadan dengan Vietnam, Laos dan Burma. Kunming dianggap satu daripada bandar tercantik di Republik Rakyat Cina. Ia digelar bandar musim bunga kerana cuacanya nyaman hampir sepanjang tahun. Ada dakwaan mengatakan kota Kunming diasaskan oleh seorang Islam bernama Syamsuddin. Syamsuddin seorang hakim yang berasal dari kota terkenal Bukhara di Uzbekistan. Bagaimanapun, benar atau tidak pendapat ini belum dibuktikan. Namun yang nyata, kota Kunming kini menjadi tanah kelahiran 40,000 umat Islam. Secara keseluruhan, wilayah Yunan mempunyai 500,000 penduduk Islam dan tidak kurang 600 masjid masih digunakan. Kru jejak Rasul mengunjungi Masjid Shuncheng, antara masjid terkenal di Kunming. Gerimis petang itu ibarat air mata gembira sebaik melihat umat Islam berduyun-duyun ke rumah Allah diiringi pukulan beduk menandakan tibanya waktu solat. Yang muda maupun yang tua, mereka berlumba-lumba untuk menunaikan tuntutan Yang Maha Esa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Masjid ini terletak di Jalan Shuncheng yang juga terkenal dengan panggilan Muslim Street. Ia digelar sedemikian kerana di sekitar Jalan Shuncheng sahaja terdapat kira-kira 20,000 penduduk Islam. Siapa sangka masjid lama yang terletak di pedalaman negara Cina ini masih dikunjungi ramai berbanding masjid setengah tempat yang kadang-kala agak sepi. Penduduk Shuncheng masih mengadakan solat waktu secara berjemaah yang jumlahnya melebihi 40 orang. Masjid Shuncheng didirikan lebih 400 tahun lalu ketika pertengahan era dinasti Ming. Bahagian dalamnya ringkas dan mempunyai banyak persamaan dengan beberapa masjid di China yang pernah kami kunjungi sebelum ini. Masjid Shuncheng turut menganjurkan kelas agama atau madrasah untuk penduduk tempatan. Di kalangan masyarakat Islam Cina, kewujudan madrasah sangat penting kerana institusi pendidikan biasa tidak dapat menyemai asas-asas agama dengan mendalam. Kelas seperti itu dianjurkan untuk memastikan umat Islam tempatan mempunyai pengetahuan Islam yang lengkap dan kokoh. Madrasah Shuncheng mempunyai 20 pelajar. Setakat ini, kira-kira 60 pelajar Islam tempatan telah berjaya menyambung pengajian di beberapa negara luar, termasuk Malaysia, Pakistan dan Syria. Kaedah pengajaran menggunakan dua bahasa, iaitu bahasa tempatan dan Arab bagi memudahkan pemahaman. Mata pelajaran yang diajar meliputi pengajian Al-Quran dan pengetahuan Islam seperti sejarah, tafsir dan fardu ain.
Madrasah ini dikendalikan guru-guru terlatih dan berpengalaman. Selain mewujudkan madrasah, Masjid Shunqing juga menganjurkan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan seperti pernikahan, pengurusan jenazah dan majlis kenduri. Wanita ini misalnya sedang menyediakan sejenis kuih yang dipanggil Youxiang. Makanan tempatan populer ini menggunakan ramuan tepung dan gula merah. Ketika kunjungan kami, sekumpulan penduduk tempatan sedang membuat persediaan untuk majlis kenduri arwah. Menurut tradisi tempatan, untuk majlis doa selamat yang diadakan pada hari ketiga kematian, hadirin dihidangkan minuman dan kuih Youxiang. Makanan berat seperti daging, nasi dan sayuran hanya dihidangkan ketika majlis doa selamat yang diadakan pada hari ke-40 kematian. Turut berada di Masjid Shunqing ketika kunjungan kami ialah Abdul Salam Ares, pemuda Islam berasal dari Spanyol. Abdul Salam singgah di kota Kunming dalam rangka ekspedisi mengembara ke seluruh dunia dengan menaiki basikal. Beliau menunjukkan kami basikal yang dibelinya kira-kira 8 tahun lalu dengan harga $700 Amerika. Abdul Salam telah mengembara lebih 75.000 kilometer meliputi 51 negara. Beliau memulakan ekspedisinya pada 1990 dan 5 tahun lalu Abdul Salam singgah di Malaysia selama 4 bulan. Beliau ingin kembali ke Malaysia kerana mempunyai banyak kenangan manis di sana. Abdul Salam mengembara ke banyak negara Islam setelah mendengar cerita menarik tentang umatnya. Namun beliau kadang-kala kecewa melihat sikap setengah umat Islam yang tidak mementingkan perpaduan. Well, that should be like that, yeah. Actually, for the many people, they have this kind of feeling of brotherhood among Muslims, yeah. Maybe they feeling you and me, we have this feeling, yeah. But unhappily, you can see that also many Muslims are fighting each other. There are enmity among Muslims. Yeah? I don't understand why. Yeah? Meanwhile, yeah, mostly the common people, they have this kind of feeling of brotherhood. Yeah? Jalan Shunqing atau Muslim Street turut terkenal di Kunming sebagai kawasan perniagaan masyarakat Islam. Selain bertani dan berternak, masyarakat Islam Shunqing turut membabitkan diri dalam perniagaan yang telah menjadi darah daging kaum Cina. Berbagai barangan diniagakan di sini seperti pakaian, makanan, ikan, sayuran, daging dan keperluan harian lain. Umat Islam tempatan masih mengekalkan budaya menggunakan penyepit ketika makan. Pasar mini ini tidak terhad kepada orang Islam sahaja. Malahan, penduduk Shunqing yang bukan Islam turut bercampur gaul dengan jiran mereka tanpa berasa kekok atau asing. Sikap saling memahami, bantu-membantu dan tolak ansur adalah faktor yang memastikan keharmonian kaum di sini. Tinjauan kami mendapati para peniaga di pasar mini Shunqing turut terdiri daripada umat Islam luar yang telah bermastautin di Kunming. Kehadiran mereka mengukuhkan imej Islam di kalangan rakyat tempatan bukan Islam bahawa ia agama universal yang dianuti pelbagai kaum. Pemuda ini misalnya berasal dari wilayah Xinjiang yang terletak di bahagian barat Republik Rakyat Cina. Beliau bersama-sama beberapa rakan yang menjual sate daging yang dipanggil shashlik, sejenis makanan yang cukup popular di wilayah Xinjiang.
Jika anda ke Xinjiang, kunjungan anda dianggap tidak lengkap sekiranya anda tidak merasa makanan enak ini. Di Shunqing, rasa asal shashlik telah diubah suai untuk menepati cita rasa tempatan. Dari Shunqing, kru jejak Rasul akan ke Kunyang untuk mengunjungi memorial tokoh tempatan yang berjasa besar bukan sahaja kepada negara Cina, malah kepada umat Islam sejagat. Inilah kampung kelahiran Laksmana Cheng Ho di daerah Kunyang, terletak 60 km dari Kunming. Kami tertanya-tanya apakah tasik Tianqi yang terbentang luas ini memberi ilham kepada Cheng Ho untuk menjadi pelayar terkemuka. Untuk melihat kisah hidup Cheng Ho dengan lebih dekat, kami mengunjungi memorial beliau yang terletak di puncak Bukit Yueshan. Memorial ini didirikan kerajaan pusat sebagai penghormatan besar terhadap anak tempatan yang telah mengharumkan nama Cina ke seluruh pelosok dunia lebih 500 tahun lalu. Sebelum memasuki memorial ini, pengunjung berpeluang melihat sebuah peta yang menunjukkan lokasi yang pernah menjadi persinggahan Laksmana Cheng Ho di Asia, Afrika dan Timur Tengah. Antaranya Kahirah, Athens, Iran, Sri Lanka, India, Bangladesh, Pulau Jawa, Thailand dan Malaysia. Bangunan Museum Cheng Ho pada asalnya dibina pada 1623. Cheng Ho dilahirkan di Kunyang pada 1371 dan meninggal dunia pada 1435 ketika berusia 64 tahun. Selain sumbangan di bidang pelayaran, jasa Cheng Ho di bidang diplomatik turut disanjung. Cheng Ho mengapa dihargai oleh segenap rakyat Cina dan rakyat berbagai negara? Karena beliau sebagai utusan China yang bersahabat dan tidak pernah menduduki secingkal tanah dari negara lain. Misalnya, Siam mengancam Malaka dan memaksa Malaka mesti menyerahkan atau menyumbangkan 40 tael emas setiap tahun. Kemudian Malaka mendapat bantuan dari China. Utusan Cheng Ho ke sana untuk mengakui kedaulatan Malaka. Sejak itu Malaka merdeka dan tidak pernah diganggu-gugat lagi oleh Thailand karena Thailand sudah siap diperingatkan oleh Raja China. Yang menariknya, Cheng Ho, seorang Islam, diberi penghormatan menjadi perutusan Cina, sebuah negara bukan Islam yang cukup hebat dan gagah ketika itu. Mengapa sampai sekarang kelenteng-kelenteng Sampokong itu masih dipelihara dengan baik? Saya pernah ke Indonesia, lihat kelenteng Sampokong, ke Malaysia, bukan hanya di Melaka saja, di Terengganu, di Penang, di Sarawak juga ada kelenteng Sampokong. Di Thailand saya juga lihat dan dipelihara dengan baik karena Cheng Ho dijunjung tinggi sebagai utusan bersahabat. Nah, seorang Muslim memberi sumbangan untuk memperkuat persahabatan antara Tiongkok dengan negara-negara lain. Ini sumbangannya sangat besar. Maka sampai sekarang makam Cheng Ho di Nanjing dikunjungi oleh banyak tamu asing. Kayu ini dipercayai serpihan kapal Cheng Ho yang dipamerkan di Museum Sejarah Beijing. Artifak sejarah yang ditemui pada 1957 ini berukuran hampir 12 meter. Di Kunyang, model atau replika kapal Cheng Ho turut dipamerkan. Saiz sebenar kapal Cheng Ho hampir 150 meter.
Menurut Profesor Kong lagi, Cheng Ho meninggal dunia ketika pelayaran dan jenazahnya disemadikan di laut, bukan di China seperti yang didakwa sebelum ini. Kalau Cheng Ho lahir di Yunnan, tapi patut dicatat di Nanjing makamnya bukan jenazah Cheng Ho, karena Cheng Ho meninggal waktu beliau mengadakan kunjungan ke luar negeri pada tahun 1433. Meninggal di dalam laut India. Jenazahnya dikuburkan ke dalam laut karena hawanya begitu panas. Tidak mungkin membawa jenazahnya ke Nanjing. Jadi di Nanjing makamnya cuma di sana semua memori dan potongan rambutnya sebagai simbol jenazahnya. Bukan jenazahnya Cheng Ho sendiri, bukan. Hanya sepotong rambutnya sebagai simbol. Pengunjung memorial Cheng Ho di Kunyang turut berpeluang menziarahi makam Haji Ma, ayah Cheng Ho yang juga beragama Islam. Kalau dulu tokoh Cheng Ho ini sangat terkenal. Beliau adalah seorang Muslim, lahir di Yunnan. Sampai sekarang makam ayahnya masih di Kunming. Jadi banyak Muslim dari berbagai negara berziarah ke makam beliau. Haji Ma dan bapanya pernah mengerjakan haji lebih 600 tahun lalu. Kecekalan mereka untuk menunaikan tuntutan agama patut dicontohi, memandangkan ketika itu tiada kemudahan perjalanan untuk para jemaah. Ini bekas kediaman Cheng Ho di Kunyang. Di China, Cheng Ho dikenali sebagai Sheng He. Nama sebenar beliau ialah Ma He. Sheng adalah gelaran penghormatan yang dikurniakan Maharaja Ming. Sheng Ho juga menggunakan gelaran San Pao. Pada 1405, Maharaja Yongle melantik Cheng Ho sebagai perutusan Cina dengan armada 62 kapal dan hampir 28,000 kelasi. Dalam tempoh 28 tahun selepas itu, Cheng Ho melengkapkan 7 lagi ekspedisi yang meliputi 39 negara. Memorial Cheng Ho turut mempamerkan pujian dan pengiktirafan daripada pembesar negara asing. Pelayaran Cheng Ho dilakukan 80 tahun lebih awal daripada ekspedisi Columbus dan Vasco da Gama dan 100 tahun sebelum pelayaran Ferdinand Magellan. Kunyang kini semakin membangun. Kunjungan pelancong ke Memorial Cheng Ho sedikit sebanyak membantu membangunkan ekonomi pekan kecil ini. Kami berjaya mengesan sebuah masjid lama yang terletak di bahagian belakang deretan bangunan kedai di Pekan Kunyang. Sejarah masjid lama Kunyang ini tidak diketahui kerana ketika kunjungan kami, ahli karyah masjid telah pergi ke daerah lain untuk menghadiri satu majlis kenduri. Walaupun gagal menemui penduduk Islam tempatan, kami tetap bersyukur kerana kewujudan masjid ini menandakan Islam masih bersinar di Kunyang, bumi Allah yang pernah melahirkan seorang tokoh Islam terkenal lebih 6 kurun lalu.